Okey, ini cara, ni awak dah belajar kan? Okey, ni awak memang dah belajar asas dia. Maksudnya dia ada asas dan dia juga ada kuasa. Okey? Contoh yang diberi, asas nombor, kita pergi kepada asas 2 dahulu. N ni menunjukkan number lah. Okey? Kalau nilai tempat dia, okey, dia bermula daripada kuasa kosong, 1, 2, 3 dan seterusnya. Okey, dia mesti bermula daripada asas kuasa sifar. Di mana apa saja yang kuasanya sifar, nilainya mesti sama dengan 1. Okey, ini pengetahuan asas lah. Okey. Contoh, dikata asas 2. Okey. Asas 2, macam mana dapat 128? Macam mana dapat 64? Macam mana dapat 32? Awak rasa? Macam mana dapat nilai ni? Siapa boleh bagi jawapan tanpa, kalau boleh teka? Macam mana cikgu nak dapatkan nilai-nilai yang ada dalam jadual ni? Tak tahu? Okey, so kita pergi kepada tadi, maksudnya asas kat bawah ni, atas ni adalah dia punya kuasa. So dia dah susun siap. Daripada A kuasa kosong sampai A kuasa 7. Okey, kalau kita kira contoh A kuasa 1 untuk asas 2, dia letak 2 kuasa 1. 2 kuasa 1 maksudnya apa? 2 darab 1 lah. Okey, kalau asas 2, masih asas 2, asas 2 kuasa 2. Apa maksud dia? 2 darab 2. 2 darab 2. So kalau 2 darab 2 dapat nilai 4. Begitu juga dengan asas 3. Kalau 3 kuasa 2 maksudnya 3 darab 3 dapat 9. So nilai-nilai yang ada dalam jadual ni bergantung kepada asas nombor yang diberi. Okey, kita pergi nombor senang lah. A kuasa 5. Okey, apakah nilai tempat bagi asas 2 kuasa 5? Maksudnya 2 kuasa 5. 2 kuasa 5 maksudnya 2 tu akan darab dengan 5 kali. Okey, 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. 8 darab 2, 16. 16 darab 2, 32. Okey. Kalau asas lain, asas paling senang 10 lah. Sebab dia 1 kosong je. 10. So kalau cikgu ambil contoh ni. Asas 10, nilai tempat dia kuasa 7. Maksudnya 10 kuasa 7. Ataupun awak darab 10 ni, darab berapa kali? Darab 7 kali. So dapatlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, boleh faham setakat ni? Macam mana nak cari nilai tempat? Okey, faham. Contoh 2. Nyatakan nilai tempat. Okey, nilai tempat bagi setiap digit dalam nombor di bawah. Okey, cara yang paling mudah, awak kena bina jadual. Okey, langkah yang pertama, kena bina jadual. Jadual apa? Jadual nombor asas dengan jadual nilai tempat. Sebab dia nak cari sekarang nilai tempat. Okey, sediakan satu kotak untuk nilai tempat. Satu kotak lagi untuk asas nombor 8. So kita susun, sebab sini ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Kita buat 4 kotak. So kita susun 6,
2, 3, 1. Okey. Asas berapa? Asas 8. So asas 8 mesti bermula daripada 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. Okey. Ini dia tak suruh awak cari nilai lagi. Ini cuma dia minta awak letak nilai tempat sahaja. Okey, ini asas 8. Untuk soalan B, asas 2. Caranya pun sama. Susun saja kedudukan nombor yang diberi dalam jadual. Kemudian kita mula daripada 2 kuasa 0, 2 kuasa 1 sampai habis nombor yang diberi. So kat sini nombor paling besar 2 kuasa 5. Okey, ini baru awak letak dia punya kedudukan bagi nilai tempat. Belum cari nilai. Alright. Next. Okay. Bila kita dah tahu asas macam mana kita nak susun nombor tersebut, dekat sini, bagaimanakah anda menyatakan nilai digit bagi suatu nombor dalam pelbagai asas? Okay. Nilai digit. Okay. So dia ada 2 kaedah. Tapi kaedah paling senang cikgu rasa kita fokus. Ya, jangan main-main. Kita fokus kepada kaedah pendaraban digit dulu. Okay, kita mula dengan kaedah ini. Fokus yang ni je. Kaedah pendaraban digit dengan nilai tempat. Okay, kalau dekat soalan ni awak nampak nombor bergaris ni kan? Okay, soalan ni cuma minta awak cari nilai tempat bagi nombor yang bergaris sahaja. So langkah pertama tadi buat apa? Bina jadual. Step yang kedua, susunkan nombor ke dalam jadual. Lepas tu baru boleh kita cari nilai. Okey, sekarang ni dia suruh cari nilai yang 1 ni. Okey, kita susun dulu. 1010 asas 2. 1010 asas 2. Okey, dah. Lepas tu dia kata asas apa ni? Asas 2. So asas 2 mula dengan 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Okey. Bila dah gantikan semua, dah susun elok-elok dalam tempat dia, okey, kita cuma fokus kepada nombor yang bergaris sahaja. Okey. So 1 maksudnya awak guna kaedah pendaraban. Awak kena darab. 1 darab dengan 2 kuasa 1. So 1 darab 2, nilainya akan dapat 2. Okey. Contoh yang kedua. Dia nak cari nilai bagi 2 dekat depan ni. So macam biasa kita susun dulu dalam jadual. Asas berapa? Asas 3. So 3 kuasa 0, 3 kuasa 1, 3 kuasa 2, 3 kuasa 3. Nak cari ni. Okay. So 2 darab dengan 3 kuasa 3. Maksudnya 3 kuasa 3 tu 3 darab 3 kuasa 3. Maksudnya 3 kuasa 3 tu 3 darab 3 darab 3 darab 3. Awak akan dapat 3 darab 3, 9. 9 darab 3, 27. Tu yang dapat nilai dia sama dengan 54. Okay, apa-apa asas pun sama. Ni asas 3, ini asas 5. Caranya pun sama. Okay, ada soalan setakat ni? Ke dah pening dah? Okay, cara yang kedua ni sama je. Cuma dibuat dalam bentuk gambar rajah lah. Okay, kita memudahkan sebab awak ada kalkulator. Tekan saja kalkulator. Tak perlu berpandukan gambar rajah. Alright. Boleh pergi lagi ni?
InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Okay. Contoh 3, nyatakan nilai digit yang bergaris bagi nombor berikut. Okay, caranya sama je cara dia. Okay, kita susun dia dalam dia punya jadual. Okay, nombor dia apa? 5037. 5037. Okay, nilai tempat dia asas 9. 900, 901, 902, 903. Okay, so darab lah. Ini tekan kalkulator lah berapa nilai dia. Dapat jawapan. Settle. Alright. Siapa kat belakang tu? Dekat rumah ke dekat dalam online juga? Tak saya, rumah saya. Kat rumah? Oh. Okay. Kalau tadi kita cuma nak cari nilai digit bagi yang bergaris saja. Okay, bila dah faham asas dia, sekarang ni macam mana kita nak menentukan nilai nombor bagi nombor? Maksudnya dia nak cari nilai untuk kesemua nombor. Okay, kita fokus pada asas 2 dulu. Okay, untuk asas 2, nombor yang diberi 1, 1, 0, 0, 1. Asas berapa? Asas 2. Kita mula dengan 2 kuasa 0, 2 kuasa 1 dan seterusnya. Okay, kalau tadi kita nak cari satu sahaja nombor. Tapi sekarang kita nak cari nilai bagi kesemua nombor. So kita nak kena buat apa? Darab 1/1. Okay, darab 1/1. Okay, so dia buat apa? 1 darab 2 kuasa 4. Okay, lepas tu nak cari jumlah, maksudnya awak kena tambah. Tambah dengan 1 darab 2 kuasa 3. Tambah 0 darab 2 kuasa 2. Tambah lagi 0 darab 2 kuasa 1. Sampai habis. Okay. Yang ni kena hati-hatilah. So yang ni dapat 16. Yang ni dapat 8. 0, 0, 1. Tambah semua akan dapat 25. Okay. Ini macam mana awak nak tukar daripada asas 2 kepada asas 10. Nombor yang biasa kita gunakan untuk kehidupan seharian adalah asas 10. Okay, faham? Ini pun sama lah ni. Ni cuma dia tukar dalam bentuk gambar raja lah. Okay, ni pun sama. Ini asas berapa? Ini asas 3. Okay, kaedahnya pun sama. Darab, tambah. Darab, tambah. Darab, tambah. Darab, tambah. Dapat nilai dia. Jangan lupa awak kena letak 142 asas 10. Okay, kalau tak jawapan dia akan jadi salah lah. Sebab kita dah ubah dia daripada asas 3 menjadi asas 10. Okay, ini pun sama. Daripada asas 4 jadi asas 10. Jadi asas 10 tu. Memang apa-apa saja nombor yang kita ubah, dia akan jadi kepada asas 10. Itu memang kita punya penggunaan universal. Okay, ini pun dia bagi contoh. Daripada asas 5, bila kita ubah, dia akan jadi asas 10. Caranya samalah. Susun nombor 3, 4, 0. Tentukan dia punya asas nombor. Darab
tambah. Darab, tambah. Dapat nilai dia. Okay. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay. Kalau tak ada, apa yang senang hati sangat tu? Nak kata Valentine Day, dah semalam dah Valentine Day. Ke tengah hati kecewa tu? Nyanyi je dia. Okay, so latihan hari ni. Ya. Okay, latihan hari ni. Muka surat 40. Praktiskan diri 2.1. Okay. Cikgu pergi satu persatu. Macam mana awak nak buat. Nombor 1. Tuliskan 3 nombor yang mewakili asas 2 hingga asas 9. So macam mana nak buat? Syaratnya kalau asas 1, awak senaraikanlah, cikgu bagi contoh. Kalau soalan dia nak asas 3. Syarat dia tak boleh melebihi nombor 3. Buatlah 102 asas 3. 202 asas 3. Kalau awak tulis 302, jawapannya akan jadi salah. Okay. So senaraikan 3 nombor bagi setiap asas sampai asas 9. Settle. Nombor 2. Bulatkan 3 nombor yang bukan mewakili nombor dalam asas 6. Okay, bukan asas 6. Bulatkan 3 nombor yang bukan mewakili nombor dalam asas 6. Awak rasa? Apa jawapan dia? 461. 461 kenapa? Sebab ada 6. Sebab ada 6. Okey, yang kedua, dia nak 3 ni. Bulatkan 3 nombor. 2 lagi? 371. 371 kenapa? Sebab dia lagi besar. Ya. Satu lagi? 829. Kenapa? Dia besar juga. Okey, settle. Boleh faham. Nombor 3. Berdasarkan 4 nombor ni, kenal pasti dan senaraikan semua nombor bersesuaian dengan asas berikut. So, dia mungkin boleh jadi 2 nombor, mungkin boleh jadi 4 nombor. Okey, cikgu ambil contoh asas 7. Asas 7. Adakah 2, 3, 4 boleh masuk kategori asas 7? Adakah 2, 3, 4 boleh masuk dalam asas 7? Boleh. Boleh. 2, 3, 4. Okey. 6, 7, 3 boleh tak? Boleh. Tak boleh sebab ada nombor 7. 3, 3, 6? Boleh. Boleh. 2, 8, 1? 281 tak boleh. Tak boleh sebab ada nombor 8. Okey, so awak senaraikan je. Nombor 4. Tentukan nilai tempat yang bergaris bagi setiap nombor berikut. So nilai tempat yang mana satu? Nilai tempat di mana awak cuma perlu, yang ni muka surat muka surat 36, awak rujuk muka surat 36, awak cuma buat dalam bentuk jadual sahaja. Okey. Buat jadual. Okey. Susun jadual. Lepas tu letak dia punya asas. Okey, ni asas berapa? Asas 2. 2 mula dengan 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Okey, ini cuma susun sahaja. Okey, maksudnya kita susun dia punya tempat saja. Kursinya kat mana. Okey. Soalan nombor 5.
Banyak soalan ni tapi simple je. Okay, soalan nombor 5. Tentukan nilai digit. Okay, kalau tadi kita susun tempat. Kalau nilai digit, awak rujuk muka surat 37. Okay, nilai digit di mana awak kena cari nilai bagi nombor yang bergaris. So, langkah pertama, bina jadual. Susun. Lepas tu, cari nilai bagi nombor bergaris sahaja. Okey, awak rujuk muka surat 37. Cari satu saja. Contoh kat sini satu. Satu darab dengan asas 2. Okey, dah buat jadual, baru senang kita nak cari nilai. Okey. Nombor 6. Okey, sampai 6 je soalan. Mantap lah. Okey. Dan habis masa dah ni. Okey, nombor 6. Tentukan nilai nombor berikut dalam asas 10. Dia sama je dengan soalan nombor 5. Cuma yang ini cari satu saja nombor, satu saja nilai. Tapi kalau soalan nombor 6, awak kena semua. cari nilai bagi kesemua. Okey, Kena buat buat jadual juga, jadual. Memang. Buat jadual. Kalau tak silap, memang langkah dia kena buat jadual. Kalau tak buat jadual, takut ada kesilapan masa mendarab dengan tambah. Okey, yang ni awak boleh rujuk muka surat muka surat berapa ni? Muka surat 39 lah. Okey, ada soalan setakat ni? Tak ada. Okey, esok ada satu masa je, kita ada satu masa je 30 minit. Cikgu akan buat perbincangan jawapan masa tu. Esok lah. So hari ni memang kalau boleh kena siapkan. Kalau tak siapkan ke semua A sampai J, at least awak buat A sampai E. At least cubalah. Okay, daripada tak ada langsung. Alright. Ada soalan? Tak ada? So kita tengok kehadiran hari ni kejap. So setakat